Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Okay, pertama dan selamanya mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia rahmat dan inayah dapat sama-sama kita meneruskan pengajian tajwid bagi tahun 6 pada hari ini. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, insyaAllah kita akan meneruskan pada hari ini dengan unit 3, iaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain yang mana pada minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang pembahagian idgham. Ada 3, iaitu idgham mutamathilain. Yang kedua adalah idgham mutaqaribain, dan yang ketiga pada hari ini adalah idgham mutajanisain. Okay, idgham mutajanisain. Okay, insyaAllah kita akan teruskan kepada pengertian idgham mutajanisain. Okay, baik, idgham mutajanisain ialah pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Ia sama seperti pengertian idgham mutamathilain, iaitu idgham mutamathilain, pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Adapun mutajanisain iaitu pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Beza dia adalah tetapi berlainan pada sifat. Kalau mutamathilain sama pada makhraj dan sifat. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok pada hukum bacaan bagi idgham mutajanisain. Sama seperti idgham yang lain, iaitu wajib diidghamkan. Idgham mutaqaribain pun sama, wajib diidghamkan. Idgham mutamathilain pun wajib diidghamkan. Jadi sama hukum bacaan bagi tiga-tiga idgham ni adalah sama, wajib diidghamkan. Dan cara bacaannya pun sama, iaitu memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertanda tasydid. Itu adalah ketiga-tiga idgham sama, dia punya cara bacaannya. Okey, baik, kita tengok di sini sama seperti juga yang sebelumnya, iaitu bahagian idgham mutajanisain ni ada dua, satu kamil, satu naqis. Satu kamil, satu lagi naqis. Okey, yang sempurna iaitu kamil. Misal dia waqalat ta'ifah, waqalat ta'ifah. Okey, apa maksud yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat ni adalah maksudnya makhraj huruf. Tempat keluar huruf ni dia sama tetapi sifat dia lain. Huruf-hurufnya lain lah. Contoh kat sini waqalat ta'ifah ni iaitu ta bertemu ta. Ta bertemu dengan ta. Ta mati bertemu dengan ta, bertanda tasydid. Okey, baik. Ta dengan ta ni merupakan makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf yang sama. Kedudukan dia ta, ta, iaitu di ta. Itu di hujung lidah ni. Hujung lidah bersentuhan dengan gigi ta, iaitu dua huruf ni makhraj, tempat keluar huruf. Makhraj ni adalah tempat keluar huruf yang sama tapi berlainan pada sifat, iaitu huruf tersebutlah, satu huruf ta, satu huruf ta. Dekat sini misal di sini iaitu ta mati bertemu dengan ta. Waqalat ta'ifah. Okey, cara bacaan dia masukkan huruf pertama tadi iaitu huruf ta yang mati ke dalam huruf ta yang berbaris tadi. Nampak tak? Waqalat ta, masukkan huruf ta terus. Okey, baik. Diletakkan tasydid pada huruf kedua. Seperti mana misal yang kita tengok tu, diletakkan tasydid pada huruf yang kedua. Okey, bagi mutajanisain yang naqis. Naqis adalah tidak sempurna. Kalau tidak sempurna ni iaitu apa? Tidak diletakkan tasydid pada huruf kedua. Contoh ahadtu, iaitu ta bertemu dengan ta. Ini ta berada di hadapan, ta berbaris. Ta bertanda mati, ta yang berbaris, tetapi tiada tasydid. Itu dipanggil mutajanisain naqis. Kalau ada tasydid dipanggil mutajanisain kamil. Seperti contoh yang kedua, basatta, farratta.
Dia dah jadi macam qalqalah lah. Kalau kita belajar tajwid tahun 3, qalqalah iaitu huruf qalqalah bertanda mati berada di pertengahan kalimah tu dipanggil qalqalah sughra. Ahattu, basattu, farrattu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita lihat pada misal idgham mutajanisain. Okey, misal idgham mutajanisain. Dekat sini dalam buku teks pada buku surat 10 ada menunjukkan misal idgham mutajanisain. Okey, baik. Ada berapa pasangan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasangan bagi idgham mutajanisain yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, ta bertemu dengan dal. Seperti mana Ustaz sebutkan sebelum ini, jangan bagi dia ada banyak lah. Ta bertemu dal, dal bertemu ta pun ada. Pastikan pasangan yang kamu tulis tu betul dan misalnya pun betul. Contoh di sini, ta bertemu dengan dal. Kita tengok pada ayat surah Yunus tu sebut wa qala qad ujibat da'watakuma. Di mana pertemuannya? Di sini. Ta bertemu dengan dal, ujibat da'watakuma. Ujibat da'watukuma, iaitu ta bertemu dengan huruf dal. Ta mati bertemu dengan huruf dal yang bertanda tasydid. Jadi ini dipanggil idgham mutajanisain kamil, sempurna. Sebab apa? Sebab ada dal bertanda tasydid. Okey, seterusnya kita tengok pada dal bertemu ta pula. Terbalik hurufnya. Contoh kat sini adalah yang mula-mula tu. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Cara bacaan dia macam mana? Memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris. Sehingga menjadi satu huruf yang bertanda tasydid. Okey, baik. Qad tabayyana rusydu minal ghayy ni yang belakang lah. Kalau misal dalam peperiksaan ujian kita letak qad tabayyana, iaitu dal bertemu dengan huruf ta. Okey, seterusnya adalah ta bertemu dengan ta. Seperti mana yang tadi kita baca pada awal tadi, wa qalat ta'ifah, wa qalat ta'ifah. Okey, seterusnya ta bertemu dengan ta. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Dekat sini ni ta bertemu ta. Ini dipanggil apa tadi? Idgham mutajanisain naqis. Sebab apa naqis? Sebab tak ada tanda tasydid pada huruf yang kedua. Ta yang huruf pertama bertanda mati, ta huruf kedua yang berbaris tetapi tiada tanda tasydid, dipanggil idgham mutajanisain naqis. Okey, seterusnya pada huruf sa. Huruf sa ya, bukan huruf nya tu. Tu ada kesilapan kat situ. Huruf sa bertemu dengan huruf zal. Huruf nya tak ada. Huruf nya huruf Jawi, ni Al-Quran huruf sa. Okey, misalnya yalhazzalika, au tatrukuhu yalhazzalika masalu. Terdapat di sini. Yalhazzalika, iaitu sa mati bertemu dengan huruf zal. Huruf zal yang bertasydid, yalhazzalika. Okey, contoh seterusnya adalah zal bertemu dengan za. Za bertemu dengan za. Walau annahum izzalamu anfusahum. Ini izzalamu. Za mati bertemu dengan za. Yang mana makhraj huruf mereka ni sama. Za, za, sa, za. Nampak? Sa bertemu za. Makhraj huruf sama tapi sifatnya berbeza. Kalau sifat yang sama tu adalah idgham mutamasilain. Ba bertemu ba, dal bertemu dal, wa qad dakhalu, itu idgham mutamasilain yang telah kita bahaskan sebelum ini. Okey, seterusnya ba bertemu dengan mim, ba bertemu dengan mim. Ni ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah bersama kami. Ini surah Yusuf ni. Okey, surah Hud tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh. Tak kisah pasal Nabi Nuh yang mengajak anaknya untuk naik ke kapal ketika berlakunya banjir besar. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana. Ini irkab ma'ana, ba mati bertemu dengan mim bertanda tasydid.
Itu dia misal bagi idgham mutajanisain. Ada idgham mutajanisain kamil yang bertanda tasydid, ada juga idgham mutajanisain naqis yang tiada tanda tasydid. Seperti mana Ustaz ulang balik lah, mutajanisain ni adalah yang sama pada makhraj, iaitu tempat keluar huruf yang sama. Ta dal, ta dal, dal ta, ta to, to ta. Tempat keluar huruf yang sama, dekat ujung lidah. Ta dal, dal ta, ta to, to ta, di hujung lidah dan bersentuhan dengan gigi atas. Okey, seterusnya sa za, lidah terkeluarlah daripada gigi. Za pun sama, za makhraj huruf yang sama tapi sifat iaitu hurufnya berbeza. Ba mim, huruf bibir. Ba mim, makhraj huruf dia iaitu bibir, tempat yang sama. Makhraj hurufnya adalah tajuk bagi tahun 3, makhraj huruf ba mim. Jadi yang lainnya adalah sifat. Sebab itulah idgham mutajanisain iaitu pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Okey, baik, itulah sedikit sebanyak mengenai idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Okey, kita tengok sini. Tahukah anda huruf ba yang mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam surah Hud ayat wajib, ayat inilah 42 ini wajib didengungkan dengan kadar 2 harakat. Ya bunayya irkab ma'ana, iaitu ba bertemu mim. Iaitu sebab apa dia panggil ada idgham di situ, dengung. Kalau mim saja kan wajibul gunnah kan, jadi 2 harakat lah. Irkam ya bunayya irkab ma'ana, ya bunayya irkab ma'ana, kam ma'ana, irkab ma'ana. Dia nak masuk ke huruf mim tu. Okey, baik. Okey, aktiviti dekat sini bincangkan hukum idgham bagi misal. Ini termasuklah ni, idgham mutaqariban pun ada, idgham mutamatsilain pun ada, idgham mutajanisain naqis pun ada, idgham mutajanisain kamil pun ada. Empat-empat ni kamu tentukan yang mana satu. Dan juga kita tengok amalkan, sentiasa memelihara hukum tajwid ketika membaca Al-Quran, kerana membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain bagi setiap orang Islam. Inilah kepentingan kenapa kita kena belajar tajwid. Kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni. Ini antaranya untuk memelihara hukum tajwid, supaya kita baca dengan bertajwid. Kerana membaca Al-Quran dengan bertajwid ni hukumnya fardu ain. Itu untuk kita amalkan. Okey, baik, murid-murid boleh buat latihan pada bincangkan ini. Okey, kemudian tambahkan lagi dengan menulis pengertian idgham mutajanisain pada ni, idgham mutajanisain ni, dan hukum bacaan serta cara bacaannya di buku tulis. Dan juga misal idgham mutajanisain ni ada 7 ni, 2 4 6 7. Ada 7. Okey, baik, itu saja untuk ni. Ma asabaka min hasanati fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan sendiri. Wa qul qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum.